القائل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونؤمن ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kita ini peringatan demi peringatan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat yang dibacakan tadi, peringatan di ujung ayat tersebut Allah menekankan betapa pentingnya peringatan Allah kepada kita ini, kehidupan kita ini, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan meninggalnya kamu dalam keadaan kamu benar-benar beragama Islam. Jadi bersyukur menjadi seorang Islam yang sebenarnya, yakni menjadi seorang yang bersungguh-sungguh beriman dan bertakwa, melaksanakan semua perintahnya, semua perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita sama-sama hari ini kenal akan ibadat, kenal kita akan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, kenal kita dengan ilmu Allah yang maha luas ini. Jadi bagi orang-orang yang sudah dikurniakan akal kepada mereka ini, maka sudah tentu dia akan memahami apakah tujuan hidupnya di atas dunia Allah Ta'ala ini. Kenikmatan itu tidak boleh diraih dengan kenikmatan sahaja. Kelazatan tidak boleh didapati dengan jalan kelazatan sahaja. Tetapi semua orang yang berakal sudah pasti dia akan memikirkan dan bersetuju. Maka kita mungkin tidak akan mendapatkan nikmat yang agung ini kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Bukannya senang tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Allah mudahkan kita ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke rumahnya, duduk dalam majlis ilmu kan. Jadi barang siapa yang dalam kehidupan ini lebih mengutamakan istirahat, walaupun dia kata siang penat dah bekerja, malam tak ada masa nak datang masjid, maupun ada orang menjadikan hidupnya santai, walaupun nak stres-stres santai-santailah hidup, maka sebenarnya dia sudah kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Bila tak kala nanti bila datang saat waktu istirahat yang sebenarnya itu kematian. La rahata lil mu'min ghaira liqa'i azza wa jalla. Tidak ada istilah istirahat itu bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia datang kematian itu berjumpa dengan Allah, baru nak tahu rehat ataupun tidak. Ini Allah berfirman tentang surah Al-Ghashiyah. Allah tanya pada kita, Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum. Dan Allah Ta'ala sebut, apakah sudah datang kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu berita mengenai apakah itu Al-Ghashiyah. Maka Al-Ghashiyah itu ialah tentang hari kiamat, ketika dunia ini hancur, tatkala bumi yang kamu diami dan tinggal ini tenggelam. Waktu itu bintang-bintang berguguran,
tatkala gunung ganang akan meletup dan meletus, lautan akan meluap, menghilangkan daratan kehidupan. Allah menghapuskan wajah-wajah dunia, wujuhun yawma izin na'imah. Dia menghapus wajah-wajah dunia. Kamu pada hari itu, wajah-wajah pada hari itu, ada antara mereka ini rasa penuh kehinaan, penuh dengan ketundukan. Pada hari mereka bekerja keras, lagi kepayahan dulu hidup, kan penat lelah dia, tak ada istirahat, memasuki akhirnya yang tak ada masa dia dengan Allah, dengan hari akhirat. Akhirnya dia masuk api yang sangat panas, neraka Allah Ta'ala. Darun hamiyah, diberikan pada mereka ini minuman daripada sumber yang sangat-sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan pun selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menjadikan mereka kenyang, yang tidak bermanfaat untuk tubuh mereka, tidak hidup dan tidak mati. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Inilah peringatan yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Sebab itu peringatan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Itu imam, salah satu daripada pengasas kepada mazhab Hambali. Bila ditanya oleh anak murid dia, wahai imam, wahai tuan syekh, wahai tuan guru, bila waktunya istirahat ini? Maka dia kata, lelah hidup dekat dunia ni, penat tuan-tuan. Bila nak berehat? Bangun pagi celik mata tuan-tuan ni, dah cari rezeki kan tuan-tuan, keluar pagi-pagi. Burung tengah apa tidur lagi dah keluar dah. Pukul 2.30, pukul 3 dah kecoh kat pasar burung kan tuan-tuan. Burung tengah tidur lagi. Yang tak tidur kelawar kan, Batman. Apa lagi? Ada kelawar manusia pun tak tidur lagi. Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi duduk melepak kat kedai. Lelah tuan-tuan. Kenapa? Siang hari dah penat bekerja, malam tak boleh nak melepak. Sampai orang kata apa dia? Tanda kebahagiaan kehidupan rumah tangga apabila isteri memberikan keizinan suami melepak di malam hari. La ilaha illallah. Tanda bahagia di rumah tangga, dia kata isteri beri izin suami lepak malam hari, hilang stres dia kerja kan. Itu tak mengarut, tak apa-apa. Itu dia masuk kat status Facebook tu. Saya pun komen. Saya kata ni apa benda ni, dah tak ada apa lagi dah. Mana Quran, mana zikir kan, mana dia munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lelah hidup kat dunia ini. Manusia ini tuan-tuan hidup dengan ketakutan. Takut tak makan, takut tuan-tuan ni tak cukup. Tengok sekarang orang pergi pasar raya kan tuan-tuan, sampai kat beras dia pusing, tawar tuan-tuan. Tengok atas, tengok bawah. Dia tanya saya kan, cik mana satu ni beras ni? Tengok harga RM26, mana satu? Saya kata tak ada. Habis buat apa dia letak harga ni? Kan dia beras tu dah habis. Saya kata ambil lah ni. Habis yang ni berapa ni? RM46, RM48, RM52. Takut tu kan, manusia takut. Takut tak cukup makan. Bila ada tuan jualan beras, beratur orang betul kan, pikul bawa balik kan tuan. Saya tengok, itulah realiti hidup kita dekat dunia. Bila tuan ni Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sebegitu rupanya, apa jawapan Imam Ahmad bin Hanbal? Dia jawab, waktu istirahat itu ialah ketika engkau berjaya meletakkan salah satu daripada kakimu di syurga Allah. Tuan-tuan, jadi bagaimana? Kita sedar yang kita ni hidup, kita tak tinggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah dia kita buat. Siang kita penat bekerja, malam kita duduk kat masjid tu. Kita tak sia-siakan, bukannya lama pun tuan. Sekejap je Ustaz dia cakap sekejap, Ustaz dah pegang mic 1 jam lebih Ustaz cakap. InsyaAllah malam ni tuan-tuan ni kita berhenti awal tadi. Jadi sedarlah kan, sesiapa yang berjaya mendatangi majlis ilmu, agar dia tidak lagi tuan-tuan rasa panas dan bosan.
dan dengan kehidupan dia tidak takut tuan ni rugi dan gagal dalam perniagaan. Apa saja bila dia buat amal-amal soleh, amal-amal kebajikan itu, dia tidak takut tuan diri dia dihina, dikata, dicaci, dimaki tuan, kerana dia menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memperjuangkan kebenaran dalam hidupnya. Setiap waktu solat tuan ni, bila tiba waktu solat fardu, kena solat, dia buat. Malam pula kena bangun, tinggalkan tuan tidur sekejap untuk tahajud. Tatajafa junuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada waktu rehat dekat dunia, kan? Jadi sebab itulah Allah sebut dalam surah pada surah dalam ayat yang ke-7 surah Asy-Syams, dia menyebutkan kalau kau telah menyelesaikan satu pekerjaan dan satu urusan hidup kau dekat dunia ini, jangan berhenti. Isi dia dengan sungguh-sungguh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Duduk belajar ilmu tuan-tuan, duduk. Hari ini waktu beramal tuan-tuan. Allah berikan kita ni tuan, dunia ni adalah untuk kita beramal tanpa ada hisab. Kita tuan-tuan berinfak 100,000, bila hisabnya? Bila hisab tuan akan dihisab di sana nanti. Apakah hisab ikhlas mengeluarkannya ataupun kerana ada sesuatu untuk kita dapat pujian? Adakah kita berikan kerana Allah? Tuan-tuan, malam kita tengok orang buat umrah, orang buat haji tuan-tuan, dia kata lillahi ta'ala uridu at-tawafa tawafal umrah sab'ata asywatin, kan? Lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan tawaf umrah ke, tawaf apa tuan-tuan ni, haji ke, tawaf rukun ke, tawaf ifadah ke, 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba tuan-tuan buka handset, live kan dalam Facebook, TikTok tuan-tuan, apa tujuan? Orang dia kata kerana Allah. Allahu Akbar kan tuan-tuan, nak tunjuk aku dah sampai kat sini. Satu hari tuan-tuan ni saya tengah sembahyang sunat tawaf kan, kat depan saya tuan-tuan, orang Indonesia tiba-tiba datang, dia keluarkan produk makanan dia tuan-tuan, baik gambar ni, doakanlah semoga produk kita ini berkat depan Kaabah. Dia tunjuk kan. Dia kata sampai bawa produk tuan-tuan depan Baitullah. Ini bagaimana? Inilah kesilapan manusia tuan-tuan. Kita takut apa yang kita buat ini dilaknat balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak suka kamu buat bukan kerana ikhlas untuk aku, tapi kerana sesuatu. Ada maksud, ada niat lain rupanya. Sendiri tahulah apa yang dilakukan tuan-tuan. Kalau Allah kehendakkan, Allah akan sebut kun, maka jadilah. Jadi apakah takdir ke atas kita ini? Kita hadir ke dunia tuan-tuan bukan kerana kehendak orang tua kita. Kerana apa dia? Mak ayah kita nakkan zuriat, bukan. Itu kehendak dia tuan-tuan. Tapi hadir kita dekat dunia ini tuan-tuan apa dia? Kerana apa dia? Ada sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mak ayah kita tuan-tuan nakkan anak dia, kan? Anak yang sihat, tampan, cantik, kan? Tuan-tuan ni dia mengharapkan tuan-tuan ni keluar cerah, tiba-tiba gelap pula tuan-tuan. Dia nakkan hidung mancung, puas tuan-tuan. Dia pandang apa? Orang Pakistan dia tengok filem ustaz, keluar hidung Jawa komik ke tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kan? Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Menanti tuan-tuan ni zuriat itu yang hadir macam-macam, kan? Tapi itulah takdir. Mungkin tuan-tuan ada orang tua yang menginginkan anak-anak itu sihat, gagah, cerdik, pandai, kan tuan, tak cacat, tak ada penyakit. Tapi bila Allah tuan-tuan beri tidak mengikut kehendaknya, maka tuan kita di situ diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah hidup kita tuan-tuan. Bila fikir balik penat tuan-tuan. Tapi penat kita berapa lama? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Putaran hidup kita ni tak akan selesai. Tak akan selesai tuan-tuan. Kalau kita menunggu, kita kata apa dia? Aku nak pergi masjid nanti dulu tu, malah dah habis besok kerja,
dah pencen, besok barulah aku pergi. Tuan-tuan ni tengoklah, pencen-pencen tu kalau Allah panjangkan umur tuan-tuan pula, dia kena jaga cucu pula. Bila lagi pula? Kan tuan-tuan, sampailah kadang saya kesian tengok kan hantar cucu pergi sekolah daripada kecil tuan-tuan, sampailah cucu tu besar kan, mak ayah dah sibuk kerja kan. Bila tuan-tuan ni anak-anak kita ni ramai 4-5 orang. Sebab kasih ke mak ayah tuan-tuan, dia hantarkan anak-anak dia ni supaya tok nenek ni jagalah cucu dia semua. Tok nenek pula kesian tengok, nak marah tak sampai hati, tak macam marah anak kan tu. Dah melonggok semua kat situ, pening kepala datuk dia tuan-tuan. Kan jadi akhirnya kalau kita menanggung-nanggung, dia takkan selesai. Sebab tu peluang yang Allah bagi pada kita ini, tuan-tuan, kita belajar, kita ibadat. Apakah sebenarnya tuan-tuan kita nak cari lagi hidup dekat dunia? Tuan-tuan kerja-kerja penat 40 tahun kan, 35 tahun pencen-pencen dapat berediti, besarkan rumah. Allah Akbar kan. Dia tak pandai nak mengolah hidupnya tu macam mana. Kita kena olahkan tuan-tuan harta yang Allah bagi pada kita ini, macam mana kita nak bawa gantikan saham besok kita di hari akhirat Allah Ta'ala. Sebab tu kena Allah perintah pada kita ni sembahyang setiap waktu, sampai ya tuan-tuan zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isyak sembahyang, semua untuk apa? Kan? Allah Ta'ala kata apa dia? Untuk kamu menyati aku. Ya, sebab apa tuan-tuan? Orang yang Allah perintahkan sembahyang, dia buat tuan-tuan aqimis solah itu adalah kerana dia menjaga agama Tuhan. Jaga agama Allah Ta'ala tuan, besar pahala dia. Biarkan dia jaga agama Tuhan ini, bukan perintah yang diwajibkan itu saja, tapi dengan ilmu yang dia belajar, dia akan jaga segala-galanya. Agama tak mengajar kita ini tuan-tuan benci-membenci. Agama tak ajar kita ini untuk tamak halua. Agama tak mengajar kita ini untuk bermusuh. Agama tak mengajar kita tuan-tuan apa dia? Untuk apa dia, perkara-perkara yang negatif ini. Dalam muamalah, dalam tuan-tuan kitanya kehidupan, dan kita bersiasat, dalam kita pentadbir dan sebagainya. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan itulah memang kerja dia tuan-tuan. Jadi kalau kita tak sedar, lama-lama kehidupan kita ni tuan-tuan, kita tak perasan. Allah Ta'ala tuan-tuan ni hantar kan pada kita ni, tahu-tahu dia nak mati besok, dia hantar utusan dia nama Malaikatul Maut tuan-tuan. Malaikat maut ni tuan-tuan ni datang. Satu dua ayat cerita ada tuan-tuan dalam kitab apa nama, Kashful Ghummah, karangan Syekh almarhum Syekh Daud Al-Fatani tuan-tuan. Hebat ni ulama ni tuan-tuan. Dia takhrij, dia bahaskan, dia syarahkan. Tak kala tuan-tuan ni malaikat maut datang ni, ketika itu orang nak mati, dia tanya, apakah kau ni datang tiba-tiba ni, kau tak berikan aku ni signal, tak beri aku isyarat pun yang kau ni nak datang. Maka jawab malaikat kedua-dua tuan-tuan ni, ketika itu apa dia? Dia kata, aku dah datang tapi kamu tak sedar. Rupa Allah datang tuan-tuan, peringatan utusan itu lebih awal lagi. Apa tuan-tuan tanda untuk kita ni insaf? Iaitulah dia akan datangkan tuan-tuan ni pemutus dan penghilang kelazatan dunia yang kita lalai, yang kita leka, yang kita seronok, yang kita bermain-main dengan dia, bermanja-manja dengan dunia ini. Maka dalam kitab tu cerita apa dia? Malaikat kata, dah datang dah pada kamu. Bila petandanya penyakit dan sakit tuan-tuan. Itu dia. Itu dia, datang sihat-sihat kita tuan-tuan, datang sesembuh. Datang kita ni tuan-tuan demam, datang kita sakit gigi kan tuan-tuan. Apatah lagi yang berat-berat, darah tinggi, tuan-tuan kencing manis, lemah jantung kan, masuk semua tuan-tuan. Itu peringatan Allah pertama. Dia hantar utusan, kau kena apa? Get ready untuk kamu tinggalkan dunia ini. Bersedialah kamu untuk berhadapan dengan kehidupan kamu sebenar di hari akhirat. Sudah cukup tak
amal bekalan yang kamu bawa ini, kamu buat amal ini ikhlas ataupun tidak. Cek balik, namanya muhasabah. Kan lepas tu kita sihat balik tuan. Waktu kita sakit, Allah hilangkan deria. Kan rasa kita nak makan apa pun tuan ni tak ada maknanya. Kan bentanglah apa pun tuan ni, western food ke, Malay food ke, Chinese food ke tuan. Saya tuan kawan baru ni kan hari Sabtu lepas, dia nak belanja makan. Dia, Ustaz, kita pergi restoran Muhammad Chan tuan. Restoran Muhammad Chan. Kan ajaklah kawan-kawan ni makan. Jauh tu pergi kat Shah Alam makan. Rupa kat Melaka ada Muhammad Chan. Dia ajak pergi kat sana tuan. Sebab kebetulan saya pun ada program kat sana. Tadi makan. Saya tengok tuan, Masya Allah, dengan makanan yang begitu banyak. Satu set dia makan tuan, tanya dia, mencecah harga tuan sampai 300-400 kan. Makan 4 orang kan tuan. Tengok kan tuan, tapi tak ada selera tu nak datang. Sebab kita tak sihat. Tadi kita punya batuk ni, Allah bagi batuk ni dah cecah 3 bulan tuan. Batuk tu menjadikan kadang kita ni tak sihat. Makan kita ni sekadar mana makan, masuk je. Kita tuan subak kat mulut, janji aku ni makan dah, ada perut dah lah, kata kan. Tadi nampak Allah hilangkan selera tu seketika. Umur kita tuan ni tengok dah 40, dah 50, dah 60. Kita tengok tuan menu, kita tak ada heran lagi lah. Semua ni kita dah rasa dah. Ikan bakar, ikan hangus pun kita dah makan. Apa lagi? Orang kata dah sebut tu tadi. Kambing golek, kambing apa, telanjang semua ada. Kata Ustaz, malam ni menu kambing telanjang tu banyak saya faham. Kulit dia tak ada, takkan baju. Kambing telanjang dulu atas api tu tak bergolek-golek je. Orang berpotong, itulah dia juga. Tuan jadi Allah hantarkan itu tanda dia. Tak sedar lagi, maka Allah sayang kat kita, dia bagi siap sembuh itu tuan. Bila sembuh semua selera tu datang, kita pun makan. Lama tuan, berjalanlah kehidupan kita ini, kita tak sedar. Akhirnya sampai satu masa tuan, Allah datangkan yang kita tak perasan. Namanya tuan, usia meningkat, datangnya peringatan Allah. Paling orang tak perasan ialah tuan apa dia? Alif waw ba alif nun, apa tu? Tuan apa dia? Ubat tuan. Ubat kan. Baru kan tuan jumpa kawan lah, tak jumpa kawan, pergi kursus kan. Lama tak ada kursus, kata tiba-tiba kursus jumpa kawan. InsyaAllah tengok, dah tua dah Ustaz ni. Tengok. Yalah, saya pun tengok ni pun dah tua dah juga tuan. Saya kata lagi banyak ubat kat kepala kau daripada kepala aku, kata. Saya tuan kata ubat ni banyak sebab rambut keliling, tengah tak ada rambut. Licin kan tuan. Bila dia kata licin babak kepala pak mentua aku kan. Sadik segaraga kata tuan. Jadi dia datangkan ubat pun masih lagi tak. Akhirnya tuan apa dia? Datang kepada kita ni, usia kita ni meningkat dengan kekuatan itu sudah mula pudar. Kan? Telinga dah kurang mendengar, mata dah mula rabun. Apa lagi, sendi-sendi kita semua dah tak kuat. Dulu kita langkah, laju tu tak, sekarang dah langkah dah sikit-sikit dah tuan. Lama-lama dia mengisut, dalam dia tarik kaki, sensor tuan. Nampak? Tu tanda-tanda Allah bagi ingat lagi tu. Tapi ada orang masih lagi tak ingat. Saya ada seorang kat kampung saya tu tuan. Saya ingat umur dia dekat 90 lah tu tuan. Kau 90. Tapi lah Allah dah bagi dia sifat nyanyuk, nak macam mana. Pakai smart tuan. Pakai smart, pakai semua, pakai blazer, pakai topi apa tu. Asalkan nak maghrib kan pukul 6.30 dia keluar bawa tongkat jalan. Perlahan